Daripada pengamatan Prof Lam, mengapa politik Sabah ni kerap tercetus krisis daripada dulu sampai sekarang? Hingga satu ketika tu jawatan ketua menteri terpaksa digilirkan, Prof. Ya. Kenapa jadi macam tu? Yang pertama, kalau kita lihat mengapa politik di Sabah ini selalu bergolak, saya kira ia disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama ialah dari segi perebutan kuasa itu sendiri, terutamanya jawatan Ketua Menteri Sabah. Sebab itu sebelum itu kita dapat lihat juga. Yang kedua disebabkan oleh faktor etnisiti di Sabah. Masing-masing mempunyai agenda dan mempunyai strategi tertentu untuk mendapat kuasa. Dan akhirnya kembali kepada faktor yang pertama, sehingga kalau kita lihat Tun Dr. Mahathir pada 1994 telah mencadangkan sistem penggiliran jawatan Ketua Menteri bagi mengelak berlakunya perebutan kuasa, iaitu penggiliran untuk Bumi Putera Islam, penggiliran untuk etnik Cina, penggiliran untuk kerajaan dusun misalnya, dilakukan untuk memastikan tidak ada pergolakan politik berlaku hingga situasi politik itu stabil. Ini dilakukan sehingga saya kira sehingga tahun 2001 saya kira apabila Pak Lah menjadi Perdana Menteri, beliau menghapuskan sistem tersebut, dan selepas itu jawatan Ketua Menteri diambil alih oleh Tan Sri Musa Aman. Nampak gaya sekitar awal 2000 sampai 2018 politik di Sabah agak tenang, tapi dalam tenang orang kata ada buaya-buaya politik yang berada di situ. Sehinggalah apabila tewasnya Barisan Nasional di Sabah, kita lihat berlaku di Putrajaya dan berlakunya perubahan politik juga. Berlakunya lompat parti yang menyebabkan isu pelantikan Ketua Menteri sama ada sah atau tidak sah hingga diputuskan oleh mahkamah. Jadi faktor perebutan jawatan Ketua Menteri ialah merupakan satu faktor yang menyebab konflik politik di Sabah sentiasa berlaku. Yang kedua, saya kira ini faktor etnisiti. Masing-masing mereka mempunyai kumpulan sokongan masing-masing. Misalnya Bumi Putera Islam, kerajaan dusunnya. Ini yang menyebabkan pergolakan itu terus berlaku. Kadang-kadang mereka saling menyatakan tidak mendapat tempat yang sewajarnya dari segi kuasa dan kedudukan. Masing-masing cuba menggunakan naratif yang hampir sama. Dan ini memberikan kesan kepada sentimen sokongan yang akhirnya menyebabkan pilihan raya, lompat parti dan sebagainya. Jadi dua faktor utama itulah yang menyebabkan berlakunya konflik politik di Sabah. Ya.